Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifun Azni bin Muhammad Sharif daripada Pusat Jenis Pengetahuan Negara UKM. Pada hari ini insya-Allah saya akan membentangkan kertas pembentangan saya ini bertajuk Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Sirah melalui Permainan dalam Kalangan Pelajar Pintar Cerdas. Kita pergi kepada pengenalan. Torgyok Hua 2004 dalam kajian tinjauan beliau telah menyatakan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran sejarah, masalah mengingat fakta dan menghuraikan fakta menjadi satu perkara yang umum dalam sejarah. Penggunaan kaedah permainan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bab sirah, tokoh dan tamadun Islam dapat membantu pelajar untuk memahami jalan penceritaan sirah, tokoh dan tamadun Islam. Jadi kita gunakan kaedah permainan kerana sirah ini sedia maklum adalah merupakan kalau bab sejarah ni banyak kita kena pelajar-pelajar kena ingat fakta. Jadi pelajar akan jadi bila diterangkan itu menggunakan kaedah-kaedah konvensional ini, maka pelajar akan jadi cepat bosan. Sebab itulah kita ketengahkan idea menggunakan kaedah permainan dalam proses pengajaran pembelajaran sirah ini. Baik, kemudian kita lihat kepada latar belakang dan permasalahan kajian. Persoalan yang sering kali dibangkitkan ialah sejauh manakah pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam yang dilaksanakan di sekolah dapat menarik perhatian pelajar untuk memahami, menilai diri dan seterusnya menghayati serta mengamalkan ajaran Islam. Ini persoalan yang sering dibangkitkan. Perlu ditanya sejauh manakah maknanya ada pelajar-pelajar ini faham ataupun mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru-guru. Apakah benar guru-guru pendidikan Islam masih terlalu menekan pendekatan dogmatik dan jumud dalam pengajaran mereka yang dominan? A.B. Halim dan Muhammad Rahimi 2010. Banyak kajian telah dibuat terhadap kaedah atau metodologi yang digunakan oleh guru-guru pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan masih ramai guru-guru pendidikan Islam menggunakan kaedah konvensional atau kaedah pasif dalam pengajaran mereka dalam kelas. Antaranya, kajian dibuat oleh Hatifah 2000 mendapati kaedah kuliah ataupun syarahan adalah kaedah yang sering digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan 80% responden daripada guru-guru pendidikan Islam menyatakan mereka kerap atau sangat kerap menggunakan kaedah tersebut. Jadi ramai kita lihat di sini guru-guru menggunakan kaedah konvensional. Baik, kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Hasil daripada kajian yang dijalankan menunjukkan masih lagi ramai guru pendidikan Islam menggunakan kaedah pasif dalam pengajaran mereka dalam darjah. Jadi guru perlu bebaskan diri daripada pemikiran lama yang membelenggu mereka dalam kaedah pengajaran seperti kaedah chalk and talk yang mana sudah tidak relevan lagi buat masa kini. Hasan Mahmud 2003. Ini memang kaedah chalk and talk ini membuatkan pelajar-pelajar akan cepat bosan. Pelajar-pelajar akan mendengar sahaja dan juga tidak ada dua hala. Pembelajaran secara dua hala ini tidak akan berlaku apabila kaedah chalk and talk itu sahaja dilaksanakan oleh guru. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru-guru boleh pilih pelbagai jenis kaedah dalam pendekatan sesuai kerana tidak ada satu kaedah yang dikatakan terbaik atau lebih sesuai untuk suatu mata pelajaran sahaja. Terdapat kaedah yang mungkin baik untuk satu pelajaran yang tertentu dan dilaksanakan oleh guru tertentu. Namun begitu, kaedah tersebut kemungkinan tidak dapat mencapai tahap keberkesanan yang sama jika digunakan dalam mata pelajaran yang lain. Malah tidak ada kaedah sesuai untuk semua guru dan semua keadaan dan suasana. Jadi terlihatlah kepada mata pelajaran itu, tajuknya, dan kemudian ingat pula kepada kaedah yang nak digunakan tu kepada pelajar-pelajar. Baik, kita pergi kepada tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap persepsi dan penerimaan pelajar pintar cerdas terhadap kaedah permainan dalam pembelajaran sirah. Okey, kita lihat pula kepada metodologi kajian. Kajian ini melalui kaedah tinjauan menggunakan satu set borang sok sidik yang mengandungi dua bahagian, iaitu demografi pelajar
Yang kedua, tahap persepsi dan penerimaan pelajar terhadap penggunaan kaedah permainan sirah sebagai instrumen kajian utama bagi melihat tahap persepsi dan penerimaan pelajar pintar cerdas terhadap kaedah permainan dalam pembelajaran sirah. Responden 79 orang pelajar tingkatan 3, tingkatan 4 di Kolej Jenis Pintar Universiti Kebangsaan Malaysia ambil subjek Pendidikan Islam. Kajian ini dijalankan menggunakan instrumen soal sejedik. Kemudian soal sidik ni diberi kepada pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 4, iaitu kumpulan yang menjalani proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah permainan. Soal sidik ni ada 11 item. Soal sidik mengenai persepsi mereka tentang penggunaan kaedah permainan bagi subjek Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. Analisis secara deskriptif digunakan untuk analisis persepsi pelajar. Soalan persepsi ini menggunakan skala Likert untuk mendapatkan maklumat tentang persepsi pelajar terhadap penggunaan kaedah permainan. Kemudian analisis ini adalah untuk mengira min bagi mendapatkan purata skor bagi setiap aspek yang dikaji dan mendapatkan peratusan pelajar yang memilih sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju pada skala Likert yang terdapat pada soalan-soal selidik. Kemudian kita lihat segi dapatan kajian. Dapatan kajian iaitu dari segi demografi, analisis deskriptif yang melibatkan kekerapan dan peratusan dijalankan bagi menentukan profil demografi kajian berdasarkan jantina. Analisis deskriptif adalah seperti jadual berikut. Kita lihat jadual 1 yang di sebelah kanan menunjukkan selama 34 orang, 43% pelajar adalah pelajar perempuan. Kemudian 45 orang, 57% adalah pelajar lelaki. Jadi ada selama 79 orang pelajar yang terlibat dalam kajian ini. Kemudian kita lihat pula kepada tahap persepsi pelajar terhadap penggunaan kaedah permainan. Jadi soal sidik ini ada mengandungi 11 item yang menilai persepsi pelajar terhadap penggunaan kaedah permainan. Jadual 2 akan menunjukkan analisis frekuensi, peratus, min, CCM, piawai dan interpretasi bagi setiap soalan yang terdapat dalam borang soal sidik. Di sini saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan, ini adalah hasilnya, iaitu jadual 2. Kita lihat di sini item ada 11 item. Antaranya jika kita dapat lihat di situ, menggunakan kaedah permainan sesuai dengan topik diajar, saya dapat mengingat fakta-fakta dalam topik yang diajar dengan mudah dengan menggunakan kaedah permainan. Saya masa mengantuk semasa mengikuti pembelajaran menggunakan kaedah permainan. Penggunaan kaedah permainan membantu dalam meningkatkan kefahaman saya dalam topik yang dipelajari. Saya dapat beri tumpuan sepenuhnya terhadap topik-topik dalam pendidikan Islam dengan menggunakan kaedah permainan. Penggunaan kaedah permainan meningkatkan motivasi saya untuk belajar. Itu antara item-item ya, daripada 11 item. Di sini ada 11 item dan kita dapat lihat di situ skala Likertnya saya tidak setuju, setuju, sangat setuju, min, CCM piawai, kemudian iaitu interpretasi ya di situ. Okey, ini adalah jadualnya. Dan kesimpulan yang dapat kita buat adalah inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah permainan sirah ini merupakan satu keperluan dalam pendidikan hari ini yang semakin mencabar. Sebab itu dalam pembelajaran, dalam kita khususnya untuk guru-guru, inovasi ini perlu supaya pelajar akan sentiasa inginkan belajar, supaya mereka ni berasa minat, tertarik dan suka untuk belajar. Apabila ada sahaja inovasi ataupun kaedah-kaedah pengajaran yang menarik yang membuatkan mereka teruja. Kemudian penggunaan kaedah ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam supaya melalui pendidikan Islam yang dipelajari oleh pelajar dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka, seterusnya melahirkan generasi pelajar yang mantap keislaman dan imannya serta berfikiran kreatif dan kritis. Seterusnya, pelajar akan menjadikan subjek pendidikan Islam sebagai subjek yang paling diminati dan yang paling penting ialah mereka tidak menjadikan subjek pendidikan Islam hanya sebagai subjek semata-mata, akan tetapi menjadikan pendidikan Islam ini sebagai cara hidup dalam kehidupan mereka. Jadi itulah yang paling penting, mereka bukan sahaja belajar tapi mereka dapat amalkan apa yang mereka belajar dalam kehidupan
supaya mereka berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.